Nama saya Muhammad bin Muhammad Nazri. Saya akan membentangkan tentang ibu saya yang berkaitan dengan margin bersih. Okey. Seterusnya, buku ini saya cipta dan saya tulis untuk menyiapkan buku ini untuk masyarakat dan tentang jual beli saham. Kemudian buku ini ditulis dengan ilmu dan sebuah cita-cita sepanjang semester ini untuk manfaat bersama, dan pahala saya akan diniatkan kepada mak bapak saya, insyaAllah. Um, Move terus kepada isi kandungan, dedikasi, pengenalan, fungsi, kaedah strategi dan cara untuk setting margin bersih di TradingView dan faktor-faktornya. Kemudian kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan saya adalah margin bersih secara umum. Margin bersih adalah sebahagian daripada pendapatan yang tinggal setelah semua perbelanjaan operasi, dan juga mengapa margin bersih ini penting, kerana margin bersih adalah satu nombor yang paling rapat dengan kewangan sesuatu company, dan para pemegang saham melihat margin bersih kerana ia menunjukkan betapa baiknya sebuah syarikat untuk menukarkan pendapatan kepada keuntungan yang sedia ada. Adalah satu konsep yang mana margin bersih bukanlah ukuran utama untuk sebuah perolehan syarikat. Dan kita pergi kepada margin bersih. Dalam pengenalan juga saya letak margin bersih ini dari sudut pelaburan. Yang seperti kita tahu sekarang kita dalam subjek pelaburan. Dalam analisis saham, pelaburan tidak akan terlepas dari nisbah kewangan ini. Kenapa? Margin keuntungan bersih adalah salah satu nisbah asas yang mesti difahami oleh setiap pelabur setiap kali melakukan analisis asas ataupun fundamental analysis, ataupun margin bersih juga adalah peratusan yang berlaku sama ada pembelajaran operasi faedah cukai, dividen saham dan lain-lain lagi. Nisbah ini memberi maklumat mengenai berapa banyak keuntungan bersih yang dapat dijana oleh syarikat dan dalam jumlah penjualan. And then margin bersih ini adalah salah satu analisis fundamental ataupun analisis asas yang digunakan oleh mana-mana pelabur sekiranya untuk melakukan keputusan dalam pelaburan saham ataupun pelaburan lain seperti forex dan lain-lain lagi. Dan tidak ada salah satu jika untuk mengetahui syarikat yang kita beli dan melihat kemampuan syarikat tersebut untuk menjana pendapatan yang bersih. Selain daripada itu, margin bersih adalah nisbah yang mengukur sejauh mana kemampuan syarikat untuk menjana keuntungan bersih dalam penjualan. Selain itu, kita seterusnya adalah kita pergi kepada bab yang kedua adalah fungsi margin bersih ni. Bagaimana margin bersih berfungsi dan pengiraannya. Formula dia adalah net margin ataupun margin bersih, net income bahagi dengan revenue darab dengan 100, ataupun dalam bahasa Melayunya jumlah pendapatan tolak jumlah pembelajaran bahagi dengan jumlah pendapatan, ataupun untung bersih bahagi dengan jumlah pendapatan, kita akan dapat margin bersih. Dan penjelasan yang saya boleh bagi tahu kat sini adalah syarikat dan industri tertentu menganggap keuntungan ataupun margin bersih mengikut patusan, ataupun sementara syarikat lain biasanya beroperasi pada margin bersih hingga 2 digit ataupun banyak-banyak lagi. Ini adalah contoh margin bersih, contoh pengiraannya. Dan kita pergi kepada bab yang ketiga adalah kaedah ataupun dan strategi. Bagaimana nisbah ataupun margin bersih ini berguna untuk pelabur. Keuntungan beberapa apa yang pelabur boleh memahami daripada margin bersih ini adalah banyak firma yang memperoleh keuntungan daripada pendapatan. Sekiranya bahagian keuntungan bersih lebih rendah berbanding dengan penjualan bersih syarikat, maka pelabur akan bertanya mengapa dan mengapa. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah margin bersih
terlalu banyak, maka pelabur juga perlu melihat perincian lain untuk mengetahui mengapa margin bersih terlalu bagus untuk menjadi kenyataan ataupun menjadi garis ukur kepada pelabur-pelabur untuk berlabur di sebuah syarikat. Dan kita pergi ke subtopik dalam bab yang ketiga adalah batasan jika menggunakan margin bersih sebagai analisis pelaburan. Penganalisis biasanya membandingkan angka ini dalam syarikat yang berbeza untuk menentukan perniagaan mana yang paling baik kerana sangat berbeza antara satu sama lain. Dan margin bersih juga untuk mentaksir nisbah keuntungan. Kemudian kita pergi kepada apa yang akan terjadi jika margin bersih tinggi. Mungkin akan adalah salah satu sebabnya adalah sebab pengurusan yang cekap, kos yang rendah, strategi harga yang kuat. Dan kita pergi kepada apa yang akan terjadi kepada margin bersih yang rendah. Ini adalah sebalik daripada margin bersih yang tinggi lah. Pengurusan yang cekap, kos yang tinggi dan strategi harga yang lemah. Yang saya boleh sharekan tips tambahan adalah pelabur perlu mengambil angka dari nisbah margin keuntungan sebagai petunjuk keseluruhan prestasi keuntungan syarikat dan memulakan penyelidikan lebih mendalam mengenai penyebab dan kenaikan dan penurunan keuntungan jika diperlukan. Itu adalah tips tambahan yang saya kongsikan. Dan kemudian kita pergi kepada faktor yang menyumbang kepada perubahan untung bersih. Secara umumnya adalah faktor jualan. Faktor jualan terdapat jumlah jualan dan campuran produk dan lain-lain lagi. Kemudian kita pergi kepada faktor yang kedua adalah faktor kos barang yang dijual. Ini adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada perubahan margin bersih. Contohnya kos bahan, tenaga kerja langsung. Ini adalah saya terangkan secara umum untuk dalam kos margin yang terlibat. And then kita pergi kepada pembaikan pembelajaran overhead dan kos pembayaran dan faedah. Ini selain daripada itu, perbezaan antara margin kasar dan margin bersih adalah juga penting. Selain itu, apa itu margin bersih, margin kasar, lokasi penyataan dan saiz dia. Untuk maklumat yang terperinci, margin bersih ini saiznya lebih kecil berbanding margin kasar. Dan kita pergi kepada next slide adalah kesan cukai adalah margin bersih termasuk pada kesan cukai pendapatan. Margin kasar tidak bersih daripada sebarang pembelanjaan cukai. Dan kita pergi kepada next slide. Next strategi adalah cara untuk kita setting margin bersih di TradingView. Yang step yang pertama saya kongsikan di sini adalah kita perlu search penyaring saham ataupun TradingView dan kita klik chart. And then step yang pertama adalah kita perlu cari metrik fundamental saham dan ataupun indikator fundamental dan klik. Kemudian cari margin bersih ataupun dalam bahasa Inggerisnya net margin. Kemudian klik net margin tersebut dan hidupkan indikator bagi suku tahunan dan tahunan untuk memudahkan kita menganggarkan margin bersih kita. Kemudian margin bersih dan tahunan dan margin bersih suku tahunan pun tersedia. And then faktor harga naik dan impak kepada net margin. Kita boleh lihat walau bagaimanapun penurunan harga dalam chart ataupun dalam graf di bursa saham, tetapi margin saham tetap naik. Hal ini kerana saya boleh jelaskan hari ini kerana adalah ini contoh yang saya ambil daripada syarikat Top Glove. Ini adalah sebab pasca COVID yang berkaitan dengan vaksin dan sebagainya, kesihatan dan pembersihan. Yang kedua adalah sebab penghalang dan pelindung kaki tangan perubatan sarung tangan adalah barang yang sangat diperlukan dalam sektor penjagaan kesihatan. Ini adalah salah satu faktor walaupun harga di bursa saham menurun, tetapi margin bersih tetap meningkat. Hal ini kerana permintaan yang sangat tinggi kerana pasca COVID yang sedang meluas di negara kita. And then kita pergi kepada yang faktor dan sebab yang lain adalah kemunculan ancaman kesihatan yang sedang meluas di seluruh dunia.
Ini adalah sangat membantu bagi syarikat Top Glove untuk meningkatkan margin bersih mereka. Kemudian margin bersih naik tapi harga cat dia menurun. Ini kenapa? Ini adalah sebab pengumuman penutupan kilang untuk membolehkan pegawai kilang itu disaring dan dikuarantin. Ini menyebabkan tim pembuatan glove tidak dapat berjalan seperti biasa dan menyebabkan ini adalah salah satu faktor harga di bursa saham jatuh. Selain itu, isu vaksin. Isu vaksin yang sedang meluas yang dinyatakan di media-media sosial ataupun di negara luar adalah vaksin telah pun dibuat dan diedarkan. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan harga Top Glove menurun pada tahun yang ke-4 adalah cara pengiraan. Yang saya boleh tunjuk kat sini adalah cara pengiraan margin bersih di TradingView. Cara untuk kita anggarkan margin bersih walaupun suku tahun itu belum lagi habis adalah dengan kita tambah semua suku tahun, suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga, suku yang keempat, dan kita bahagi dengan 4 dan kita akan dapat anggaran walaupun tidak tepat dengan margin saham tahunan yang sebenar, tapi kita boleh anggarkan penurunan dan kenaikan margin saham tersebut. And then kita pergi kepada next, ni adalah penutup. Ini yang saya boleh dapat daripada penciptaan buku saya ini adalah penggunaan analisis asas ataupun fundamental analysis ini adalah sangat penting bagi pelabur. Sama ada pada akaun demo ataupun akaun yang sebenar. Walau bagaimanapun, ilmu haruslah kita kumpul untuk kita gunakan dalam industri, dalam dunia pelaburan yang sebenar, yang untuk memastikan pelaburan kita itu adalah yang sempurna. Kemudian kita pergi kepada ulasan. Ulasan yang saya boleh bagi kat sini adalah margin bersih ini sangat membantu pelabur. Itu saja yang tetapi dia bukan jangka masa yang pendek ataupun untuk pelabur yang menggunakan intraday ataupun dan lain-lain lagi. Tapi margin bersih ini dapat membezakan indikator yang lain kerana margin bersih ini bergantung kepada harga saham harian ataupun bahasa lain kita boleh menggunakan trend menaik dan menurun adalah sesuatu counter. Kemudian selain daripada itu, indikator ataupun analisis fundamental ini menggunakan margin bersih kerana di pasaran dan kita dapat menilai kemampuan syarikat dalam pasaran. Ini adalah sangat baik digunakan untuk jangka masa yang panjang dan pendek, apa yang saya bagi tahu pada awal tadi. Dalam masa itu, jangka masa pendek mungkin menghasilkan margin yang kurang tepat. Itu saja kekurangan yang kita boleh dapat daripada margin bersih. Ini adalah bagi individu yang menggemari analisis fundamental ataupun ada istilah melihat sejarah sesebuah company sebelum melakukan pelaburan. Dan ini saya merujuk pelbagai web. Ini adalah salah satunya ataupun salah satu dan kebanyakannya yang saya rujuk dan kemudian saya menganalisis sendiri. Ini adalah contoh chart yang kita boleh dapat di TradingView ataupun penyaring saham. Dan sekian penyampaian ataupun presentation saya untuk buku ataupun e-book yang saya cipta ini. Sekian, terima kasih.